الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Ketika tahun yang ke-10 kenabian, Nabi kehilangan dua orang yang paling Nabi sayang. Yang pertamanya Abu Talib ibn Abdul Muttalib,
dan yang keduanya Khadijah bintu Khuwailid. Rasulullah dengan Abu Talib daripada umur 8 tahun, ya darjah 2, sampailah Nabi berusia 50 tahun, membawa Islam dan dipertahankan oleh Abu Talib yang tidak Islam. 10 tahun dengan kuasa dan pengaruh Abu Talib, maka tubuh badan Nabi tidak berani disentuh oleh samsing Mekah dan umumnya penduduk Mekah, tak berani sebab ada Abu Talib. Akhirnya pada hari Abu Talib nazak, Nabi datang tunggu di tepi Abu Talib, duduk di katil, di hujung katil. Nabi pun pujuk pak menekan ayah lah, bagi Nabi yang tu ayah lah. Nabi kata, ya am, wahai bapa saudara, sebutlah satu kalimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nescaya aku akan menolong kamu dengan kalimah itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah habis lama pujuk, Nabi pujuk, Nabi pujuk, Nabi menangis, Nabi pujuk, Nabi menangis, Nabi pujuk, Nabi menangis, Nabi pujuk. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak pun menyebutkan kalimah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mati. Allah buat turun ayat dari peristiwa itu, wa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, hasil peristiwa ni turun satu ayat. Saya tak ingat surah apa, tuan balik tengok, saya tak ingat surah ayat berapa. Balik tengok ayat tu, inilah cerita dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyantuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, innaka la tahdi, kamu tidak boleh memilih hidayah, man ahbabta, kepada orang yang kamu sayang. Nabi sayang tuan, manusia terbaik dalam alam ni sayang Abu Talib, minta supaya Allah buka hati Abu Talib untuk terima Islam. Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tak boleh pilih hidayah untuk orang yang kamu sayang, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah boleh memilih siapa-siapa saja untuk diberikan oleh Allah akan hidayah. Nabi tak boleh pilih. Kita dalam masjid ni semua Islam. Kalimah syahadah la kita boleh sebut dengan hati kita. Sekarang kita boleh sebut. Semua orang boleh sebut sekarang ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa pilih? Allahu Akbar. Besar dan nikmat yang cukup besar. Tuan-tuan bayang tengok, penghulu segala rasul duduk tepi pak menakan dia supaya pak menakan tu ucap kalimah syahadah, dan sampai akhir bapa saudara tadi tak sebut pun, kerana Allah sebut di akhir ayat itu, wahai Muhammad, Allah akan memberi hidayah kepada orang yang Allah pilih, bukan kamu pilih. Kita siapa pilih? Allah lah pilih.
Nama kita betul-betul Allah pilih, betul-betul Allah pilih. Daripada azali Allah pilih nama kita, Fulan bin Fulan min ahlil iman, dia akan mendapat iman. Walillahil hamd. Semua yang mati tak sempat mengucap dan tidak pernah mengucap, semua yang mati tak pernah mengucap adalah kekal selama-lamanya dalam neraka. Tuan-tuan renung ayat tu cukup dah. Selama-lama ni dibakar penduduk neraka, dia rabat dinding neraka ni, rabat lereng tu, sebab neraka ni gaung. Gaung yang berapa ribu kilometer masuk ke dalam. Wallahu a'lam. Mungkin lebih daripada ribuan kilometer. Sebab zaman Nabi pernah dengar bunyi satu benda yang kuat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bunyi apa tu? Nabi kata, bunyi batu yang dilemparkan satu ketika dulu, baru tadi sampai di kerak neraka. Jauh mana tuan? Hak dalam tu jauh mana? Setiap hari penduduk neraka yang garing terbakar setiap saat. Tubuh badan mereka cuba untuk memanjat dinding-dinding neraka, tapi setiap kali sampai atas sikit je, mereka akan ditendang masuk balik ke dalam neraka. Dia tak ada rehat. Kalau Abu Jahal, kalau Abu Lahab, dia diringankan setiap hari Isnin. Abu Lahab ambil dah hak tu tuan, hak keistimewaan tu tak ada lah. Diringankan Isnin saja. Masuk Selasa je bakar balik, bakar Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, bakar. Dan ahli neraka yang paling ringan azabnya sudah juga pun diambil, iaitu ketika mana Abbas radhiyallahu anhu, Abbas kata kat Nabi, wahai Muhammad Rasulullah, berdoalah supaya Allah berikan keistimewaan kepada Abu Talib, bapa saudara kamu. Semua orang Mekah tahu Nabi berdakwah di kota Mekah. Semua orang Mekah tahu perjalanan dakwah Nabi 10 tahun di kota Mekah, kebanyakannya adalah hasil daripada perlindungan dan pertolongan Abu Talib yang tidak Islam. Sebab tu Abbas kata, wahai Muhammad Rasulullah, doalah Allah bagi sikit keistimewaan. Nabi tak doa Allahumma ghafir lahu, Nabi tak doa ya Allah ampunkanlah dia, tak boleh doa tu. Allahumma arhamhu, doa itu juga tidak dibenarkan kepada orang yang kafir. Ya Allah rahmatilah dia, tidak dibenarkan. Nabi baca satu je. Nabi kata, wahai bapa saudaraku, sesungguhnya Abu Talib ialah manusia yang paling ringan azabnya di dalam neraka. Yang paling ringan iaitulah apabila diletakkan 2 selipar daripada neraka di tapak kakinya, lalu bergelegaklah seluruh isi otaknya. Hak tu paling ringan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, selepas 1437 tahun Islam berada di atas muka bumi Allah ni, kita pergi ke Jepun. Salah satu misi yang dicadangkan oleh pengurusi zon kuliah sendiri. Ni lah pengurusi dia duduk depan ni. Dia lah buat kerja, dia lah pengurusi. Ada lah pekerja lain. Lagi tuan-tuan kata dia warung pula kan. Malam ni je dia mai kan. Hak lain tu ada lagi pekerja lain, dan saudara Amir sendiri juga merakam. Dia cadang, dia kata, ustaz, jom kita pergi Jepun bawa Islam. Allahu Akbar. Jauhnya, saya kata jauhnya matlamat. Bila dibawa pergi ke sana, sebelum kita pergi, saya pun buat tengok kajian orang Jepun ni. Betul ke
di Jepun, apa nama ni, dia ekonomi nombor 3 terkuat dunia. Jepun. Jenayah Jepun nombor 8 yang paling rendah dunia. Saya tengok, kuih pelik ni. Kebersihan di Jepun antara 10 negara yang paling bersih di dunia, dan dia mewakili Asia. Jepun dan Singapura, tak silap saya satu lagi, mewakili Asia antara negara terbersih dunia. Cuma beza dengan Singapura ni, di Singapura dia bersih sebab undang-undang dia ketat, hukuman dia tinggi. Satu plastik sampah pun sampai berapa ratus dolar kena bayar. Di Jepun tidak ada undang-undang. Pelik Waktu pi lah, tu cerita lepas pi. Waktu kita baca kajian sikit je, dia tak tulis semua. Bila pi sana baru nampak. Sebab tu minta maaf saya sebut, orang Singapura kalau main Malaysia, dia buang sampah tak? Kod tingkat dia buang. Saya tanya berapa orang, kalau dia main di Malaysia, dia buang sampah. Sebab di Malaysia memang boleh buang sampah. Di highway buang, mana ada orang ni. Sebab dia dididik dengan undang-undang. Bila kita pergi Jepun, selama 10 hari kita hanya saya mencari sampah. Saya kena tengok bawah, dalam longkang, saya selak, kena cari macam tu. Dalam tong sampah jangan carilah, memang ada sampah lah. Tempat lain ni, dekat stesen, tengok bawah tangga. Akhirnya jumpa beberapa tempat, 2 atau 3 tempat, 10 hari. Balik daripada Jepun, turun KLA, dalam KLA ada sampah dah. Tak payah keluar, dalam KLA, keluar kapal terbang, dalam KLA tu jumpa dah sampah. Tang ni botol, tang ni. 10 hari kena cari. Saya kata, saya fikir, negara yang tak ada sampah ni, dia guna hadis mana? Hadis an-nadhafatu minal iman ke at-tuhuru syatrul iman? An-nadhafatu minal iman hadis dhaif. At-tuhuru syatrul iman hadis sahih. Kebersihan sebahagian daripada iman. Dan bahawasanya Nabi SAW manusia yang paling bersih. Sehingga kan kalau makan dalam suatu bekas kurma, Nabi tak bagi letak biji tu dalam bekas yang sama. Sebab Nabi kata takut saudara-saudara Islam kita yang lain rasa geli nak ambil kurma tu. Bersih Islam. Bahkan bila rambut Nabi panjang, Nabi kena minyakkan rambut dia. Dan memang Nabi minyakkan rambut dia, sebab tu cantik, elok, hitam sampai Nabi umur 63. Uban tidak melebihi 17 helai Nabi minyakkan. Dan bila selalu minyakkan dengan minyak zaitun, Nabi buh serban, jadi apa serban? Lekat lah. Dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan bahawa Nabi akan meletakkan satu kain dulu sebelum meletakkan serbannya. Bersihnya Rasulullah. Dan kami turunkan, kata Allah, daripada langit yang berupa hujan untuk dijadikan sebagai alat membersihkan untuk orang-orang Islam. Ma'an tahura, kata Allah. Islam agama bersih. Bila kita tengok kebersihan di sana, 10 hari tak lebih 3 kali jumpa sampah. Itu pun kali pertama tengok di Tokyo. Sebab apa? Bila kita tengok ada orang buang sampah, mereka pun jawab, tu pelancong Cina. Pelancong daripada Cina, ramai. Oh, mereka buang sampah. Nampaklah ramai-ramai tu. Saya pun heran, ni pasal apa ada buang sampah? Tu pelancong Cina. Kemudian ada satu tempat lagi pun ada sampah juga. Di mana? Di satu rumah, 3-4 tingkat juga rumah tu. Rumah tu adalah tingkat 2 tu adalah masjid. Bila orang Malaysia bawa pi ke situ, dia pun beritahu, ustaz, di sini sampah banyak sikit. Sebab di sini orang Jepun tak ada. Maka selera, memang selera lah. Yang waktu kami pi tu Melayu lah semua.
Kan kursi terbalik apa semua. Oh, sebab Melayu ramai, oh sampah banyak. Tempat lain tak ada. Bila kita pergi sana, kita nak bawa Islam. Siapa bawa Islam ustaz? Tempat lain berlambak lagi. Pilihlah tempat lain. Tuan-tuan, berapa nisbah Islam di Jepun setelah 1437 tahun kewafatan Rasulullah, dan Islam telah tersebar di seluruh pelosok. Di Australia banyak orang Islam, di Perancis banyak orang Islam, di China 60 juta orang Islam. Dekat dia China. 130 juta rakyat Jepun yang Islam tak sampai 1%. 1437 tahun. Kenapa? Tuan-tuan jumpa siapa-siapa orang Jepun, tanya apa agama dia, dia akan terus jawab ateis. Kami tidak memerlukan agama kerana agama tidak menawarkan apa-apa keistimewaan kepada kehidupan kami. Agama tawar apa tuan? Tawar kemajuan, dia paling maju. Agama Islam tawar bersih, dia sudah sedia bersih. Kita kata ustaz, amal laksanakan Islam akan jadi aman. Nombor 8 paling aman dalam dunia di Jepun. Sehinggakan di Jepun ini tidak ada kecurian dan rompak. Utara, selatan, barat, timur Jepun, kecuali di Tokyo, sebab dah ramai orang China. Banyak curi dah mula ada, masuk rumah orang dah mula ada, pelancong Cina, dan mereka orang Cina yang menetap di Tokyo. Di tempat lain, ke semua rumah dan pintu, orang kata apa, siapa nak kunci, kunci, siapa yang terlupa, selamat. Sebab tu kalau hilang barang di sana, rakyat Jepun, masyarakat Jepun percaya bahawa di Jepun tidak akan ada kehilangan barang. Nak buat macam mana tuan? Hak tu, yang macam tu tuan, hanya Islam saja yang boleh turunkan macam tu. Seperti yang jadi pada zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Tak ada jenayah. Sebab tu tajuk selangkah ke syurga. Jepun selangkah ke syurga. Sikitnya dia sebut je kalimah syahadah, seolah-olah mereka adalah sahabat yang hidup pada tahun 2016. Seolah-olah, bukannya 100%. Tapi nak pergi ke arah tu. Kan mereka buat semua tempat termasuk di Malaysia, mereka buat test had duit 50 jatuh tu. Dia dengar Arab dia buat, di tempat kita dia buat, mereka kamera. Lepas tu ada orang berlakon, dia buat keluar sesuatu, jatuh RM50. 10 orang dia buat di Malaysia, 7 semua sapu. 7 semua sapu. Tiru siapa? Tiru pemimpin lah. Bukan saya cakap, ulama cakap. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan ikut cara hidup pemerintah mereka. Semua, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang pakai tudung, jatuh 50. Ambil ni, 2-3 orang ni, ambil buat tu. Lepas tu malu lah. Lepas tu malu lah dengan rakam apa semua kan. Dalam Islam naknya benda tu tidak dibenarkan. Satu aib tu memang tak dibenarkan. Walaupun dia pencuri, tak dibenarkan, berdosa. Kita saja semua orang boleh tengok pula tu. Cuma saya nak tengok orang Malaysia indeks dia berapa. Penyamun 7/10. Allahu Rabbi. Di negara Arab maksud dia buat. Di Jepun 10 yang dilakukan, ke 10 mengembalikan duit tu 100%. Masyarakat Jepun percaya bahawa tidak akan hilang barang di Jepun. Sistem apa tuan? Guna sistem apa? Saya pergi dengan Ustaz Fazli Yusof, tokoh pendakwah pedalaman Sabah. Baru minggu lepas kami balik daripada pedalaman Sabah. Bukan tahap 3 ni, tahap 4 lah. Punya dalam sampai cerita Sabah pula dah. Sabah pun nak cerita agak pula ni. Sampai border Kalimantan, sungai
pensiangan pertemuan dua sungai, Sungai Sabah dengan Sungai Kalimantan. Punya dalam. Saya pergi dengan Ustaz Fazli, pergi ke Jepun ni. Untuk dia bawa cara dia, saya bawa cara saya, gabung. Kali tak tergabung. Dia tengok muka saya tengok muka dia. Kita nak dakwah kod mana ni Ustaz? Kita tunjuk akhlak baik. Ustaz Fazli ni dia macam tu, dia memang lemah lembut, subhanallah. Kita kata kita tunjuk akhlak baik. Nak tunjuk kat siapa akhlak baik? Kat rakyat Jepun. Bila guna nak kita tunjuk akhlak baik ni tuan-tuan, habis baik dah. Di Jepun bahkan mereka tidak mengangkat suara di khalayak ramai, tidak angkat suara. Kecuali 3-4 kali saya dengar angkat suara, kesemuanya yang angkat suara tu adalah grup kami. Hak 3-4 kali tu. Termasuk ni saudara Amir ni lah. Dia memang kuat. Dia dengan Ustaz Fazli memang suara kuat. Sampai saya kata ni, malu sebab semua diam. Bukan sembang kosong, mereka pun bukan sembang kosong, bincang ni lah, bincang perjalanan ke mana, lepas ni ke mana, tapi mereka sembang kuat. Apa. Saya perhati semua, satu Shinkansen tu semua diam. Saya buat macam ni, malu kau orang. Subhanallah. Bila dia kata Ustaz, kita pamerkan akhlak baik, nak pamer hak mana? Suara pun dia tak angkat. Handphone, siapa pergi Jepun berapa kali boleh dengar handphone? Bunyi lah, bukannya dalam masjid, di pasar raya, di tepi jalan, saya tak nak dengar bunyi ten. Kerana bangsa Jepun percaya bahawa apabila duduk di khalayak ramai, mereka akan pasang manner mode. Kita plain mode tu lah, yang tak silent mode tu, yang tak bunyi tu. Kita pasang yang tu kalau nak tidur aja ataupun masuk masjid. Habis warang lah yang tu. Hak tempat lain ni, hak lapis umur 60-an lagu Piramli, 50-an. Hak 20-an lagu tak ada warang apa dah, pasang di sana. Berada di khalayak ramai, semua kena pasang manner mode, iaitu mode akhlak. Alah pasar raya, tepi jalan, dalam bas, bukan ada apa pun, buka lah lagu kita. Dah lah kena beli lagu tu RM3, pasang lah. Tak, dia pasang silent. Di sana dia tak sebut silent, dia sebut manner mode. Saya tanya Ustaz Fazli, akhlak mana kita nak tunjuk ni? Akhlak mana yang nak tunjuk ni? Akhlak tidung awal. Kan hari ni dia jadi budaya, tambah-tambah hak umur 30-an ke bawah, semua suka berjaga malam. Kalau cuti berjaga malam sampai 1 pagi, sampai 2 pagi, sampai 3 pagi. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah Ta'ala kata manusia yang normal, mereka akan menjadikan malam itu sebagai rehat. Kami sampai di Osaka hari pertama, saya sampai bandar dia, Osaka ni bandar besar, pukul 9 sunyi. Saya jadi tak faham. Sampai di Osaka tu bandar besar, 9 sunyi. Semua kedai tutup, nak cari hotel pun susah, kecuali beberapa hotel khas yang buka 24 jam. Beberapa je, yang lain semua tutup. Kedai makan tutup, kedai minyak tutup, semua jenis kedai cat ke kedai semua tutup. Saya duk kata, oh ni esok mungkin ada apa-apa kot. Pukul 9 malam ni je lepas tidur awal. Setelah 10 hari duduk sana, daripada utara sampai selatan, barat sampai timur, orang Jepun tidur pukul 9, 9.30. Bila kita sewa homestay dengan ada keluarga Jepun, homestay dengan keluarga Jepun, kita naik tangga je, dia buka pintu, dia kata jalan pelan-pelan. Punya hingat kita ni, naik tangga tu hingat lah. Saya jadi segan betul. Naik tangga tu dah cerai dah kita ni, naik tangga tu dia buka dah, dia kata jalan pelan-pelan. People want to sleep.
Kita pun naik macam tu, macam mana dia pun ni robot ke? Kan naiklah pelan-pelan. Allahu Rabbi. Saya tengok Ustaz Fazli, dia tengok saya. Nak kod mana tuan-tuan nak masuk Islam? Allahu Akbar. Tuan-tuan nak masuk kod mana Islam ni? Nak masuk kod mana? Kebajikan dia, saya cerita daripada mana mereka benda ni, ambil daripada mana, dan kemudian saya akan sebut kelemahan dia yang kami jumpa. Bila duduk sana, akhirnya kita jumpa kelemahan dia. Daripada sudut itu kita nak masuk. Kebajikan dia tuan-tuan, semua orang yang tamat pengajian, diploma ataupun ijazah, wajib ada kerja. Sekiranya tak ada kerja, maka daripada grade bulan 9, bulan 10, kerajaan kena bayar dah kat dia, kerana tidak menyediakan peluang pekerjaan. Seronok. Seronok. Kalau di Malaysia jenuh bayar ratus ribu nak kena bayar. Ratus ribu orang, bukan ratus ribu ringgit. Yang tak ada pekerjaan, ratus ribu. Adik-beradik kita sendiri, saudara mara kita pun ramai yang habis buat kerja ikut dan lah. Tak buat ni ikut dan. Mana-mana siswazah yang menamatkan pengajian mesti disediakan pekerjaan. Kalau tak ada kerja, bulan seterusnya terus dibayar. Bayar. Tapi di sana memang semua orang bekerja keras lah. Semua tempat. Kebajikan. Daripada utara sampai ke selatan, saya jaranglah tidur. Saya duduk tepi tingkat. Adalah gambar lepas pun ambil, saya pun tak tahu. Memang saya duduk tepi tingkat, saya perhati, tengok. Saya suka perhati dan memikir. Perhati saya fikir. Saya tengok semua air sungai di sana berwarna jernih sampai hari ni. Air sungai kita jernih dulu 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Saya pun duduk dekat dengan sungai dulu, kecil-kecil. Zaman ibu saya, air sungai Kuala Muda masih lagi berwarna jernih ni. Lah semua jadi tertarik air koko kan. Di sana sampai hari ni, daripada utara sampai selatan, air sungainya jernih. Saya jumpa satu je sungai warna kotak, warna macam sungai kita, koko. Sungai tu di Tokyo juga. Tokyo dia memang banyak dah, budaya dia pun dah banyak dicemari apa semua sebab pendatang asing yang terlalu ramai dan orang-orang luar yang ramai. Yang lain kesemuanya bersih. Bila bersih tuan-tuan, dia luas pula. Saya kata kat orang Jepun, kat orang yang guide kami dan sebagainya, saya kata ni bersih ni sebab tak mandi. Sebab orang Jepun tak guna untuk mandi. Dia kata, tuan, Wadi San, Encik Wadi, dia kata sungai kami bersih bukan sebab tak ada orang buat pencemaran. Sungai kami bersih kerana kerajaan membelanjakan bilion dolar untuk membersihkan, dan hasilnya semua pipe air di Jepun boleh diminum, drinkable water. Semua. Bukalah di hotel, bukalah di rumah kita, buka minum terus. Air dia air mineral, air bersih. Dan dia kata, Encik Wadi, dia kata air sungai ni kami tak mandi sebab jangan lupa sekarang ni tuan mai musim sejuk, sebab tu kami tak mandi. Nanti musim panas penuh orang Jepun akan mandi kiri kanan buat BBQ dan sebagainya, tapi mereka menjaga kebersihan. Rupanya kebajikan. Dan yang paling pelik bila kita tengok apa nama ni, stesen minyak lengang. Siapa yang ada peluang pergi sana, stesen minyak lengang, tengok stesen minyak dia, baru perasan tengok. Jarang nak jumpa kereta masuk isi minyak. Hak kerja stesen minyak sana seronok lah. Hak kerja Petronas sana kan, duk relax lah. Pasal apa? Kosong. Sebab pengangkutan awam dia terlalu banyak, efisien. Pengangkutan awam dia turun rumah, jalan sikit,
ada train. Turun rumah jalan sikit, ada bas. Turun rumah jalan sikit, dan orang sana banyak menggunakan basikal. Maka transport awam dia banyak. Kan? Islam agama disiplin. Kalau tak disiplin, Sultan Muhammad Al-Fatih tak boleh nak tawan Konstantinopel. Sampailah 800 tahun selepas Nabi sebut hadis tu, Konstantinopel masih tidak boleh ditawan kerana tak ada jalan nak masuk. Tak ada. Dia sungai, satu-satunya laluan nak masuk tawan kota tu adalah sungai. Setiap kali nak masuk ke sungai tu ada besi-besi gergasi, yang mana besi tu kalau diangkat maka terbelah dua kapal. Nak masuk ke kota kena lalu sungai. Bila lalu je sungai ni, kiri kanan kota ni akan angkat besi tu, kapal tu akan terbelah. Adalah besi tu dia punya teknologi dia, dia potong, angkat tu dia tajam. Tak boleh. Maka memerlukan kepada disiplin yang paling tinggi. Disiplin tu pula, kalau 10,000 tentera, kalau ada 1,000 tak ada disiplin, tak boleh tawan Konstantinopel. Maka disiplin adalah prasyarat kejayaan umat Islam untuk menyebarkan Islam. Syarat. Akhirnya dengan selepas disiplin yang ketat, Sultan Muhammad Fatih mendapat ilham untuk membawa 60 buah kapal melintasi Gunung Jerai. Saya sebut Gunung Jerai bagi tuan-tuan faham. 60 buah kapal dibawa naik atas Gunung Jerai, turun. Sungguh ustaz ke cerita ada tambah. Cerita tu disaksikan oleh seluruh dunia. Dalam kitab orang putih ke, kitab barat ke, kitab Jepun ke, kitab mana, semua sebut benda tu. Disiplin yang luar biasa. Tuan-tuan, tapi walaupun orang waktu tu tentera Islam mencecah, tak silap saya 200,000. Sultan Muhammad Fatih ketika tu, tak silap saya tentera dia mencecah 200,000. Tapi tuan-tuan nak bawa kapal, maka pada malam itu pokok-pokok besar dipotong untuk dijadikan landasan kepada kapal-kapal ini bergerak di atas gunung. Siap malam tu juga. Siap malam tu juga. Maksudnya bila Sultan Fatih kata sebelum Isyak mesti selesai potong pokok, sebelum Isyak selesai. Selepas Isyak batang-batang itu mesti disusun, maka disusun. Ikut jadual, akhirnya 60 buah kapal itu telah dibawa atas jalan raya gunung tadi. Kapal tarik je, adalah dia punya teknologi kan. Malam tu juga siapkan, kemudian mendarat ke Tasik tu, selat tu, Bosphorus ke apa, selat apa tu, selat yang Konstantinopel ni, selat Bosphorus ke apa tau. Selat masuk. Disiplin kena tinggi. Kami cuba naik waktu di Jepun semua benda ni. Saya nak kait dengan Islam ni supaya kita semua kembali mengamalkan keistimewaan Islam. Kami cuba naik semua benda, terbang lah apa, ferry je tak naik lagi. Bila kita naik bas, di setiap perhentian bas ada jadual. Kita tengok jadual dia 7.13, 7.41, 8.2 minit. Saya kata betul ke? Sampai minit-minit ni melampau ni kan. Bila kami tunggu, contohnya 8.13 tepat, bah tu mai. Bah mai. Hang tengok aku tengok hang. Tepat ni. Lepas tu pakat duk bincang atas bah. Macam mana boleh tepat ni? Pakat buat teori supaya tak tepat. Supaya bah tu boleh mai tak tepat. Kita turun lagi, lepas tu kita naik bah lagi 7.41 bah mai. Semua kami lah otak-otak orang Melayu ni kan, otak orang Melayu ni nak cuba duduk di sana kan. Kita kata kalaulah satu stesen ni orang ramai, maka jadi lambat. Bila nak jadi lambat. Lepas tu perhentian kedua orang ramai jadi lambat, perhentian kedua orang ramai jadi lambat. Mesti dia lari 4-5 minit. Semua apa duduk lawan tengok, tak ada jawapan lah kan. Sebab kita nak bawa suasana otak kita ni pergi sana, kita duk teringat bah UTC kita
Ada jadual, alhamdulillah 7.45, 8.30 baru mai. Saya naik bas dulu kecil-kecil kan, naik bas, Allahu Rabbi, 6 suku, biasalah 6, 10 sat gimai awal, 6, 5 minit berlari kita ni, 6.30 bas dia jadual memang ada 6.15, 6.40, 6.50. driver bas berhenti dulu makan, driver bas bertolak lambat. Disiplin. Gunung pun kami naik. Gunung, kami pergi ke tempat tapak perkuburan terbesar Jepun, Gunung Moriyama. Gunung apa Amin? Dia pun tak ingat lah kan? Kalau saya tak ingat, dia lagi tak ingat lah. Gunung apa tak, bunyi macam tu lah, Moriyama, lepas semua tu kan. Naik gunung tinggi. Bila naik gunung ni seronok lah tuan, tengok penempatan orang, seronok lah, bersih apa semua tu. 10 hari tak pernah jumpa jam. Dan rakyat dia jauh lebih banyak daripada kita, 130 juta orang. Tak jumpa jam. Baru perasan bila mereka ni sama-sama sembang lah, Ustaz jumpa jam tak mana kita duduk jalan 10 hari ni, tak ada jam. Mereka guna jalan mana. Saya pun tak tahu, yang kita duduk tengok Jepun sesak bukan, Jepun ramai orang apa semua ni, kita pergi sampai Tokyo pun tak ada sangkut dalam jam, tak ada. Sebab banyak apa, pengangkutan awam. Naik gunung, saya tengok pokok, ada pokok buluh, dia susun tuan-tuan dalam soft, 1 soft, 2, 3, 4, 5, 6. Saya perli driver tu orang Indonesia, dia duduk lama dah situ. Dia AJK masjid di Kobe ke Osaka, di Osaka juga AJK masjid, orang sana. Jadi dapat warga, dapat penduduk tetap. Saya saja perli je, saya kata ni agak-agak lah nak disiplin pun, takkan pokok pun orang tanam. Pokok di gunung tanam dalam barisan. Tuan-tuan naik gunung Jerai, bayangkan pokok tu tanam ikut barisan elok sampai hujung. Pokok tu bukan pokok bakau, pokok buluh bambu hak cantik tu, ditanam dalam hutan. Saya kata takkan yang tu tanam. Driver tu kali kat saya, dia kata, Ustaz, kerajaan Jepun menanam pun itu secara tersusun. Pokok hutan pun susun. Jadi tak, kita pun tengok lama tengok pokok ni kan. Nak percaya tak percaya, akhirnya bila dah banyak benda kita tengok, kita percaya. Setiap perjalanan, setiap rumah kita tengok ni di segi kemakmuran lah, di segi kemakmuran. Daripada utara sampai ke bawah, sampai ke ekor tu, kami bergerak bawah naik ke atas. Kalau tak silap saya, hampir setiap rumah yang ada tanah walaupun 20 kali 20 ya, maka akan ditanam sayuran ataupun beras, tanam padi. Saya tanya, saya kata 130 juta rakyat Jepun, makanan asasi apa? Nasi. Dan orang Jepun makan nasi macam kita, pagi, tengah hari, malam, petang. Pagi, tengah hari, petang, sama macam kita, 3 kali juga. Kita kan buat alasan ni, makan nasi tu jadi lembab tu, alasan dia nak tidur. Dia kata mengantuk kena nasi lemak dah. Bukan mengantuk, hang penigan. Tuan-tuan, orang Jepun makan nasi 3 kali sehari, tapi dia bangsa yang antara yang paling rajin dalam alam ni. 3 kali. Nasi dia bukan macam nasi kita, pulut. Sebab tu dia boleh kepai, buat sushi bentuk bulat lah apalah. Pagi bila kita naik Shinkansen pagi tu, duduk sebelah orang Jepun kan, dia punya train dia tu lah, taklah laju sangat, 240 km sejam. Ada lagi laju 500 km sejam, paling laju. Hak tu lagi mahal. Hak kami naik hak sederhana ni, dia letak kod dia, buat keluar ayat kopi dia buat keluar sarapan dia, nasi seketui.
bulat lah. Lauk ikut lah. Kita pergi di kedai, dia pilih lah lauk apa buh di tengah tu, dia pun makan. Pagi nasi, tengah hari nasi, malam nasi. Tapi dia rajin. Bukan alasan. Beras dia beras pulut lagi. Bukan beras ni, beras pulut lagi. Dia panjang daripada atas, panjang ke bawah Jepun ni. Panjang, jauh, perjalanan semua jauh. Pergi kerja ni ratus-ratus kilometer, pergi kerja ratus kilometer setiap hari. Tapi naik je atas train, atas Shinkansen, buka buku, buka laptop, buat kerja. Saya kata kat dia, orang Jepun, kerajaan Jepun import beras daripada mana? Tuan-tuan, 130 juta makan sehari 3 kali. Berapa juta, berapa ribu tan nak kena import setiap bulan? Jawapannya ialah kerajaan Jepun tidak mengimport walaupun sekilogram beras daripada luar. Tuan-tuan buka di internet, tengok kita punya import beras daripada luar. Kebergantungan makanan asasi kita daripada luar. Kalau Thailand dan Vietnam boykot Malaysia, kata kami tak bagi dah beras, sebulan je kita makan nasi. Lepas tu kembali kepada ubi kayu. Welcome to ubi kayu balik lah. Sebulan je. Tuan-tuan kata Kedah tak apa kot Ustaz, dia lapang padi Malaysia kan, rice bowl in Malaysia, Kedah kan. Jelapang padi apa pakat duk lumba jual bendang. Dah Sungai Petani tu pakat lumba jual bendang. Habis. Kita lalu minggu ni, lalu minggu depan, tolak dah. Tanah lot, satu lot 50,000 Sungai Petani. 10 Serelung boleh buat 10 lot. Ni saya pakai tiru pula ni. Hak tak pernah ada idea, dah saya sebut, jadi nak buat terus. Serelung 1/2 juta dah. Kalau dia buat benar, tahun ni jadi, tahun depan tak jadi, saat bayar zakat, saat tak bayar zakat. Ikut iman juga. Kalau main kuliah bayar zakat, tak main kuliah 2-3 bulan tak bayar pula. Dia tolak main ustaz, upah ni tak lepas. Takkan orang Ta'ala kejam kot. Sekilogram beras pun tidak diimport daripada luar. Macam mana cara dia? Setiap rakyat bercucuk tanam. Tanah dia kita tengok, Allah, tanah sama mana lah, kecil je tanam. Bila 10 kali 10 kecil je dia tanam. Tengok 20 kali 20 dia tanam. Bila tanam beras, tanam padi, kecil je, dia punya kebotau pun kecil je. Halif sak meja ni. Mesin dia ada sak ni. Hak pemutak tu. Tapi tengok, oh kecil juga, ada tanah kecil. Koperasi di bawah kerajaan Jepun membeli hasil tanaman, terutamanya beras, dengan harga yang sangat tinggi daripada rakyat tempatan, yang membuatkan orang-orang petani antara yang kaya-kaya di Jepun. Kalau buat bendang, pakai BMW lah. Bendang kan. Sana kalau buat bendang, oh kaya ni, buat bendang banyak. Diarahkan koperasi ni beli. Makmur. Dan semua tanaman di sana tidak menggunakan racun. Tak guna racun. Saya pun perhati. Nikmat ayam Allah bagi. Nikmat makanan Allah bagi. Allah memberkati satu-satu tempat itu apabila dia diperintah oleh seorang pemerintah yang adil walaupun Islam. Rahmat Allah, ni ulama sebut, rahmat Allah lebih banyak diberikan kepada sebuah negara yang diperintah oleh kafir yang adil berbanding sebuah negara yang diperintah oleh Muslim yang zalim. Jadi kita tengok makmur, makanan dia tak ambil kat luar. Bahkan hari ni di Jepun, kami dibawa waktu tu tengok daripada jauh. Dia kata, Ustaz, apa saja tanaman yang ditanam di negara lain ada di Jepun, termasuk kurma, zaitun, dan juga satu tin. Kurma,
tin dan zaitun juga ditanam di Jepun dan dieksport keluar. Tu dia lah. Sampai pokok-pokok tu ditanam. Keberkatan. Sayur-sayuran dia tak menggunakan tidak menggunakan racun. Manis. Buah-buahan dia manis dan sebagainya. Setelah 2008 saya rasa buah yang manis di Syria terakhir 2008. Di Syria buah manis, sayur manis. Balik Malaysia, sayur kita pahit. Sayur kita pahit, boleh rasa kesan racun tu. Sawi ke kita makan pahit, carrot kita makan pahit. 2018 2016 pergi ke Jepun, rasa balik hak sayur manis, hak buah manis tu. Makan-makan rasa balik. Dia punya strawberry pun besar-besar kan, besar-besar strawberry dia. Makan-makan, weh manis. Seolah-olah Allah memberkati bumi tu. Sebab tu di sana rasuah 4,000. Balah bulan lepas kot, rasuah 4,000 kena buang. 4,000 ya. Rasuah pemimpin atasan. Kita juta tak buang ni. Saya sembang sendiri dengan orang belah KL. Juta tak buang ni. Juta ni biasa. Projek 2 juta, rasuah 600,000. Kan? Bukan kata buang, yang tu semua kementerian. Kebanyakan kementerian. Statistik tak ada secara umum. Kan, saya tak ada lah statistik. Secara umum kita sembang kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini masalah. Bila apa kebersihan di sana, tadi saya sebut dah, dalam masa 10 hari tu sampah, kenderaan dia tak ada asap. 10 hari kami melihat dalam 10 hari dua kes yang isap rokok di tempat awam. 130 juta 2 kali isap rokok. Tuan-tuan berhenti 7E sana, kedai runcit, restoran ke apa, tidak dijual. Rokok tidak dijual. Saya pun tak ada tanya di mana dijual, sebab memang kita tak perlu pun benda tu, tak cari pun. Tapi bila pergi tu tak ada, tak dijual. 2 tempat yang saya nampak orang isap rokok punya disiplin ni apa, punya bersih. 1 bilik merokok yang disediakan di lapangan terbang ada, kemudian di tempat awam dia akan letak 1 tempat bilik merokok. Semua orang akan masuk dalam bilik itu. Tak ramai. Kalau kita tak muat lah bilik merokok tu. Mesti tak muat punya. 1 tak muat, yang kedua tak ada siapa isap rokok tuan tu. Dia kata lah, ustaz depan masjid pun kami isap, nak masuk bilik tu apa? Kan? Jadi saya nampak dalam bilik itu orang pakai masuk. Tempat yang kedua ada di satu stesen bas, seorang pakcik, stesen kereta api, dia isap. Saya jadi pelik. Ni kali pertama ni. Di 10 hari tu, yang tu kali pertama orang awam isap di tempat awam. Dia baru duk isap. Kami pun dah jadi pelik, jadi dia ni tak Jepun kot. Rupanya dia memang Jepun. Dan selepas dia isap seminit tu, seorang pilot Shinkansen mai kat dia. Shinkansen ni kereta api laju. Pilot tu mai kat dia, pilot tu tepuk belakang dia pelan-pelan, nasihat. Dia pun ambil rokok dia, padam, buang tu sampah. Punya amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira Allah, dah lah yang ni kali pertama, dia tak bagi habis pula tu isap rokok. Kita bilai isap rokok. Bilai lain lah, Uganda. Bukan bilai Sharifah Fatimah, bilai Uganda. Bilai kita habis biasa mayang orang kelak pom atas motor, tak kelak masjid. Buat kelak rokok lu. Abang nak Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya duduk sana, saya duduk teringat rakyat bangsa kita, saya duduk teringat Islam kita. Yang tu buat daurah Sahih Bukhari, daurah Riyadhus Salihin 40 hadis tu ada daurah ramai ni. Hak ni pun belum buat isap rokok.
teramai masjid sujud dengan Allah Azza wa Jalla. Kawan ni sak-sak je, pilot dia mah tepuk pelan-pelan je. Pakcik ni jauh lebih tua, kami tengok, kita tahu hak pilot ni dalam 30-an 40-an, pakcik ni 60-an. Dia buang rokok dia masuk dalam tu, simpan. Pilot tu pi, tak ada apa, pi. Kok lah dia kali-kali orang gitu tunjukkan. Belakang orang. Tak ada. Saya perhati, subhanallah. Dan bila tuan-tuan pergi sana, jangan cari tong sampah. Tong sampah tak ada, kurang sangat. Maka bila ada sampah, rakyat dia akan buang dalam poket, balik buang di rumah. Semua tempat ada pengasingan tong sampah. Semua tempat, restoran, stesen bas, stesen kapal terbang, di jalan-jalan, semua ada 3 kotak, 4 kotak, bahkan ada yang 5 kotak. Diasingkan 5 jenis, yang cecair, yang plastik, yang tin, apa semua ni, semua dia cair. Satu stesen yang besar 3 tingkat, 1 tong sampah. Kita pegang ni kan, kita pula dengan sekali makan asam, sekali dengan kacang, dengan koci, dengan orang Melayu macam-macam, cendol sekali dengan cendol tak ada lah apa. Ni makanan ni penuh plastik ni. Alhamdulillah lah, memang kita tak buang, memang buang dalam poket. 3 tingkat stesen punya besar, 1 tong sampah. Saya tanya, saya kata, ni tak buang sampah ni sebab denda tinggi ya? Sebab tu tak buang sampah. Dia kata, ustaz, di Jepun tidak ada denda bagi orang yang buang sampah. Kerana rakyat Jepun tidak buang sampah bukan kerana denda, tetapi kerana disiplin dari kecil. Ajak kau mana tuan? Hanya Islam, kami yang mengaji agama ni, hanya Islam yang boleh menyediakan suasana yang begitu kondusif, begitu aman, begitu bersih, begitu amanah. Majoriti rakyat dia. Ada orang Jepun main seorang di sini, dia masuk Islam di sana, dia umur 20-an. Kita nak bawa mai ke, itu antara projek zon kuliah, bawa mai ke sini dan bagi pelajaran agama, bukan takat lepas diri tak, sampai ambil PhD lah, duduk di sini. Seorang dah sampai, antara pelajar terbaik STPM di sana, periksa STP, ada nama di sana Leila. Dia mai sini. Saya bawa pergi makan di kedai, semua makanan ni dia makan, nasi kan. Dia bawa mineral water 1 botol tu, dia minta cawan. Bila minta cawan, dia pun nak tuang, dia tengok dulu dalam tu. Cawan kita bawah tu kan mesti dia kena ada kerak tu, hak hitam tu kan. Kita yang tu memang sinonim lah, kalau ada hak tu lagi sedap minum kan. Dia nak tuang, dia tengok, dia tak balik. Saya kata jenuh ni. Hak ni nak mengaji tang mana Malaysia ni? Nak mengaji di mana di Malaysia ni? Jenuh. Kami bawa pi yayasan dakwah. Tersebut pula dah. Bersih. Yayasan dakwah ni bersih. Hanya sahaja dia tak tahan. Lepas seminggu kot. Lepas apa? Seminggu kah? Lepas dia duduk tu. Lepas seminggu kami pun pergi ambil dia. Sembang lah nak tanya. Kami tahu dah macam mana, ada masalah kah duduk di tu. Bersih, memang bersih. Saya dah pergi tengok dah. Dia pun sebut many problem. Many tu sebut banyak kali. Many problem. Dia kata siap. Apa problem dia? Dia kata yang pertama, mengaji sikit di situ. Mengaji fiqh seminggu 2 kali, setengah jam. Dia kata sepatutnya sehari 2 jam. Tuan-tuan, orang Jepun minta mengaji macam tu. Dia kata lepas tu ada lepas ajak saya grammar Arab Nahu ni. Dia kata ajak hadhihi, dia kata yang tu simple, yang tu mudah sangat. Kemudian sikit, sepatutnya 2 jam. Lepas tu dia kata masalah yang kedua, malam mereka bising. Memang standard dah budak kita. Duduk atas tembok menyanyi, duduk dalam layak pun menyanyi, lepas tu berlari. Dia kata saya tak boleh hidup. Saya tak boleh hidup di situ. Dia kata tak boleh. Kami keluar. Orang Jepun mai. Tapi masih lagi nak cari tempat lagi lah, cari yang paling sesuai lah.
untuk dia belajar, untuk menjadi ulama lah di sana. Tak ada. Quran terjemahan je pun sekali tu pun tak pernah disunting. Sebab tak ada ulama, tak ada wakil. Maka saya sebut tak sah, denda ni tak ada. Kalau buang sampah bukan kata denda, tak ada denda, kerana mereka melatih daripada kecil. Dan jenayah dia macam saya sebut tak sah, nombor 8 yang paling rendah di dunia. Semua jenis jenayah, bunuh, rompak, rogol, semua rendah. Semua rendah lah tuan-tuan. Dia tak laksana Islam, tapi jenayah dia sangat rendah. Sekali jangan tuan-tuan buat conclusion, maka jawapan dia tak perlu Islam. Tak, kita akan sebut apa kelemahan dia. Kelemahan dia tuan-tuan, akhirnya kelemahan dia ialah pada tahun 2006 lebih kurang, Jepun adalah negara yang paling tinggi bunuh diri di dunia. Fakta nombor 1 paling tinggi, sebab dia tak boleh kecewa. Semua bangsa dia rajin. Ketika mana dia rajin tapi tak naik pangkat, dia bunuh diri. Ketika mana dia rajin tapi tak lulus, dia bunuh diri. Ketika mana dia sungguh-sungguh nak berkahwin kawan tu tinggal, dia bunuh diri. Kerana dia tak mau menyusahkan orang lain. Hak ni kita nak kena isi. Ruang ni kita nak kena isi. Maka dia kosong. Walaupun dia paling canggih, dia yang paling maju, ekonomi dia yang segalanya tuan-tuan. Satu tandas saya masuk di Hiroshima. Saya masuk, lampu terbuka. Lepas buka ni. Lepas tu dah perak kita pun keluar balik. Kan? Nak main juga lah. Masuk, dia buka. Ni sengaja ke tak sengaja? Saya keluar balik, dia tutup. Lampu dah, lampu tandas. Kita masuk-masuk tertutup sebab lampu rosak. Buka tak ada lampu. Tandas sini alhamdulillah kan, selesa. Lepas tu saya masuk sekali lagi, dia buka. Saya keluar sekali lagi, dia tutup. Maksudnya yang ni auto. Ada tuan-tuan di mana tandas auto? Tak ada lagi. Buka pintu tandas, mangkuk tandas tu terbuka. Yang ni di Hiroshima juga, dekat dengan museum. Saya buka pintu, mangkuk tandas tu terbuka. Saya tak main dah, orang kata teruk sangat. Saya perhati juga ada orang. Disebabkan dia dekat dengan museum, pelancong pun ramai, saya tak main lah. Saya pun masuk terus. Saya kata ni satgi macam mana dia nak tutup ni? Kan, kena mangkit pi ke apa ke? Duduk lah. Bukan duduk mencangkung, duduk lah, duduk elok kan. Duduk, selesaikan hajat. Habis selesai hajat, pancok memang tak ada. Pancok memang tak ada. Tisu banyak, sangat banyak tisu. Di belah kanan ni, macam kursi ni, tempat ni belah kanan ada macam tempat di macam ni juga. Tempat tak tangan tu ada 12 butang. 12 butang. Maka saya try ke semuanya. Apa ni mangkuk tandas sampai 12 butang? Kok tekan keluar ayak ke? Tekan, dia pancut ayak. Shower bunga-bunga. Tekan, dia pancut depan sikit. Tekan, dia pancut belakang sikit ayak tu. Tekan, dia macam-macam. Tekan, mangkuk tandas tu tutup. Kenal saya? Saya kata hak ni dah semua tulisan Jepun, kita tak tahulah hak mana. Tekan semua. Habis tekan semua, basuh, selesai, alhamdulillah. Bersih, tak ada masalah apa. Pancok dia keluar macam-macam pipe. Kan? Basuh apa semua, selesai. Tutup, keluar. Canggih pun dia juga. Subhanallah. Beg, tuan-tuan ni, beg ni beg duduk depan. Beg ni ke dulu waktu bawa? Beg ni. Ni beg depan ni. Ni Amir ni. Punya amanah tuan-tuan di Jepun ni. Kami bergerak satu stesen ke satu stesen ke satu stesen, sampai satu stesen, satu beg hilang. Siapa dia punya mangsa? Hak ni lah. Hamba Allah duduk depan ni. Beg tu siapa galah? Dia kata dia galah. Lepas tu tinggal di mana? Tinggal di stesen satu lagi. Beg tu ada apa? Ada semua barang-barang rakaman ni. Tak main mana, RM30,000. Duduk dalam tu. No? Laptop lepas bukan hak 2,000, hak 1,100 macam kita tuan-tuan no? Kan? Laptop lepas hak 5-6 ribu punya kan. Duduk dalam beg ni semua.
Saya kata hantar tinggal di sana. Di Malaysia jam G-Shock hak RM70 tu, siapa tinggal dalam Dayak, dia keluar pergi basuh tangan je, masuk balik dalam tandas tu, hilang G-Shock tu 70 ya. Teringat tadi tak ada siapa masuk pun, duk nampak muka Tok Bilal seorang aja. Dia heran, dia kata takkan Tok Bilal kot. Tok Bilal 70 lebih, G-Shock hak muda-muda ni, warna dah warna-warni. Seminit je. Ni cerita betul ya ni. Ni cerita betul. Di Malaysia ni, tuan-tuan tinggal apa saja RM30 ke, janji dia harga, masuk balik lepas basuh tangan, benda tu tak ada dah. Hebatnya toyol kita ni, berapa bintang ni toyol kita ni. Saya kata Amir, hantar tinggal berpuluh-puluh ribu duduk dalam tu, habis lah. Kami pun pecah dua grup. Satu grup pergi ceramah, saya dengan Ustaz Fazli ceramah di community di sana. Mereka pergi ambil beg balik. Bila sampai di sana, seperti mana yang kita dengar selama ni, orang sebutlah selama ni, barang anda tidak akan hilang, macam itulah. Di mana dia letak beg tu, macam mana dia sandakkan beg tu, di situlah beg tu tidak terusik sekalipun. Kalau hilang dompet kita, maka kita pergi kat kepala polis buat laporan. Polis akan sebut, jangan risau, barang anda akan dikembalikan. Boleh sebut ke tuan? Di Malaysia ni cari satu kampung jadilah hak boleh sebut ayat tu. Tak payah negeri lah, satu kampung jadilah. Jangan risau, motor anda akan dikembalikan. Kita bukan risau motor, slipper pun akan dikebas. Tu hak teramai masjid semua lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Akhir sekali, saya ceramah malam ni last lah. Kami pun tengok kok mana ni Tok Ustaz kan. Dia tengok saya tengok. Mesyuarat ni sedia-sedia dengan Ustaz Fazli ni waktu pergi ni mesyuarat. Kok mana Ustaz kita nak bawa? Dia kata kita kena kaji di mana kelemahan mereka. Sekolah pun kami tengok, pelajar sekolah menengah no, dekat Hiroshima tu kan. Lepas tu di Sapporo kami masuk universiti. Waktu tu ada festival makanan, alhamdulillah. Memang Allah Ta'ala susun cantik lah. Waktu tu ada festival makanan dalam universiti, semua pelajar universiti ada. Kita pergi bersembang, kita pergi tengok suasana dia, sekolah menengah mereka, lepas tu universiti mereka. Akhirnya di sana disiplin, amanah, kebersihan, berakhlak baik, menghormati orang tua, silaturahim keluarga telah diajarkan sejak daripada umur 5 tahun masuk sekolah. 5 tahun diajar. Seawal 1 tahun setengah, seawal umur 1 tahun setengah, semua kanak-kanak Jepun mesti diajar untuk makan, minum dan memakai pakaian sendiri. Orang sebut kat kami, bila kita duduk 10 hari di sana, kita nampak saudara Amir ni, dia bawa anak dia umur 2 tahun. Umur tu lah, umur hak sendiri semua tadi ni. Rakyat Jepun dia ajak anak-anak umur 2 tahun mesti makan, minum dan memakai pakaian sendiri. Buh sendiri, belajar buh sendiri. Dia bawa anak dia. Aktif lah. Darah Melayu ada kan. Biasalah, punya aktif dah. Alhamdulillah budak aktif ni cerdik lah. Bila pergi kedai makan, aktif lah. Budak ni dia nampak semua, dia nampak endui dengan apa kan, dia pergi mana pun dia nampak warna-warni. Itulah budak. Buat pergi kedai makan, tak dalam tempat makan tu, tak dalam kursi kanak-kanak tu, sat je lah. Lepas tu dia nak bekerja. Lepas beberapa minit dah tayang hak ni semua, dia pun nak bekerja, kena angkat tak luar. Bila angkat tak luar, dia jadi pembantu kedai. Naik meja, turun, masuk bawah apa semua. Pembantu wanita tu mai marah dia. Cakap dia pun kan, kami pergi tengok air. Budak 2 tahun mana nak bukan reti apa, tak reti apa,
dalam pendidikan kita. Dalam pendidikan Jepun, itu umur untuk mendisiplinkan budak. Tak reti mak ayah kalau anak dia makan berjalan, minum jalan. Itu mak ayah yang tak reti di Jepun sana. Maka sangat memalukan kalau kanak-kanak umur 2 tahun makan sambil berjalan bawa mata. Kita kalau buah biskut, dia pusing satu rumah, sedak biskut tu daripada ruang tamu sampai dapur. Biskut Mary ke apa kan, sedak tu kita memang kita akan kutip. Pasal apa? Alah budak-budak ustaz, bukan dia reti mentaliti kita. Mentaliti bangsa Jepun, setahun setengah, 2 tahun mesti duduk sampai habis makan dan minum, mula memakai pakaian sendiri. Sebab tu perempuan tu dia main marah ni, budak ni mau. Saya kata dia ni je kot, makcik ni je kot garang. Sampai di airport, macam biasalah, airport lagi luas lah, dia anggap swimming pool terus lah budak ni. Anak saudara Amir ni kan, benda tu biasa, budak-budak memang main. Benda tu bukan kata luar biasa, biasa. Budak-budak memang main. Kita pun tak dia berjalan. Pom dia jadi pramugara. Pi kok nu mai kok ni, pramugari mai kat dia, suruh masuk duduk dalam barisan. Bagi tahu kat dia, pi masuk duduk dalam barisan dengan kami kan duduk beratur. Saya kata rupanya memang diajak disiplin. Dari umur 5 tahun, mata pelajaran akhlak ataupun mata pelajaran apa dia panggil, moral, akan diajak. Bukan waktu petang, waktu awal-awal pagi. Ketika waktu rehat, guru akan makan bersama pelajar. Habis sekolah, guru dan semua pelajar akan bersihkan kelas. Ambil masa lama ke Ustaz? Ustaz dah ramai 5 minit selesai. Kebersamaan guru. Setiap budak ada loker barang, loker slipper, loker. Setiap budak di sekolah. Dan setiap budak bawa berus gigi ke sekolah. Habis makan, dia akan gosok gigi dan tak bubuh ubat gigi tu, tapi gosok. Ubat gigi kalau kerak pun dia hakis juga kan, tak dalam tu lemari. Seawal pagi mereka dah ajak dah, apabila kita memberi makanan kepada orang, satu hari orang akan memberi makanan kepada kita. 10 yen yang kamu berikan kepada satu orang, satu hari satu orang akan beri 10 yen kepada kamu. Satu sampah yang kamu ambil di tempat orang, satu hari orang akan mengambil satu sampah daripada tempat kamu. Ada tak dalam Islam? Ada. Diajak yang tu tuan, diajak. Maka bila diajak benda tu daripada bawah, daripada kecil, setiap hari dia ulang, maka orang di sana faham peraturan tu. Selain daripada sebelum makan, dia terangkan. Kalau menu hari tu bunga kobis dengan tomato, dia akan angkat bunga kobis, dia akan beritahu bunga kobis ni kelebihan dia sekian, cara makan dia sekian, tomato ni sekian, dia abang. Kita kalau orang beritahu tiap-tiap hari macam tu, kita berasa seronok untuk ambil benda yang sihat dalam tubuh badan kita. Sebab tu dia ambil benda yang sihat. Kebanyakan rakyat Jepun umur usia dia panjang lah. Apabila kita tengok last sekali kelemahan mereka ni, patutnya habis dah ni kan, kelemahan mereka iaitu dia tak ada tempat pergantungan. Jiwa dia sangat kosong. 130 juta rakyat Jepun yang masuk Islam, tak sampai 1%. Tak sampai 1%. Bahkan dia tak bergantung pada mana-mana agama. Kalau dia nak kahwin, dia ikut Kristian. Kalau dia nak ni, dia ikut Shinto. Kalau dia nak ni, dia ikut yang mana yang seronok. Bila kita tanya pegangan apa? Etis. Kami tak bergantung pada mana-mana agama. Hati dia kosong. Dan kesemua 0.6% yang masuk Islam tu, kesemuanya masuk Islam kerana mereka mencari sendiri Islam itu. Sebab mereka cari daripada mana tuan? Daripada membaca tafsir Al-Quran. Bila baca, dia rasa terisi di sini. Disebabkan jiwa yang sangat kosong, maka setiap harilah mereka berkaraoke. Tempat karaoke banyak. Disebabkan jiwa dia kosong, sunyi, setiap kali ada acara, mereka akan celebrate party.
Celebrate, lagi celebrate. Pindah rumah celebrate, naik pangkat celebrate, putusan elok sikit celebrate. Nak main mengaji di luar negara celebrate party. Sebab dia nak isi kekosongan. Maka kita nampak ruang yang kosong. Kalau kita di sana, kita kena siapkan video-video pendek apa semua ni yang bercakap tentang ketuhanan. Kembali kepada Allah, sebut nama Allah. Quran ni tuan-tuan, bangsa apa pun bila baca, maka dia akan rasa tenang dalam hati dia. Bangsa apa pun dia. Yang ni mukjizat Quran. Sebab tu kalau ada kawan bukan Islam, bagi dia dengar Quran. Ada terjemahan, bagi dia baca. Ustaz, terjemahan saya pun tak faham Ustaz, bagi dia baca. Itu mukjizat. Itulah yang membuatkan ramai etis masuk Islam. Kerana Quran itu mukjizat. Dan itulah yang disebutkan oleh seorang pendakwah di sana, di Osaka sana. Dia kata, Ustaz, setelah dia berdakwah di sana, sebaik-baik pendakwah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak faham ayat tu. Rupanya sebaik-baik pendakwah ni dia Quran. Dia bagi Quran je. Ambil, baca. Baca hak mana? Hak Arab ke hak terjemahan? Terjemahan je. Mana-mana rakyat Jepun yang menghabiskan, depa tuan-tuan, menghabiskan terjemahan tu. Kita umur 49 dah malam ni. 3 terjemahan surah pun tak habis. 0.6 rakyat Jepun hak masuk Islam ni kebanyakannya membaca terjemahan Quran daripada awal sampai habis. Habis baca, masuk Islam. Jadi di situlah kita nampak, alhamdulillah, Allah Taala tunjukkan dia punya kelemahan dia yang perlu kita sampaikan. Satu hari nanti tuan-tuan, di padang mahsyar 129 juta rakyat Jepun berdiri di hadapan Allah, tunjuk kat kita, ya Allah, kami tak tahu Islam, tak pernah sampai, tak ada siapa bawa kepada kami. Dia tunjuk kita 129 juta. 99.4% tidak Islam sampai hari ni. Siapa nak jawab tuan? Sebab tu kita bawa inisiatif ni, cubalah tuan-tuan bawa dan cuba untuk sampaikan di sana. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada dia saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahmanir-rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Manfaatkanlah ya Allah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada 2 pengumuman. Yang pertama, sumbangan untuk pengurusan kos pengurusan sekolah saya lah, mak tahfiz saya sendiri, yang memang kita lancarkan tiap-tiap kali ceramah lah. Cuma anak abang kata bilangan tu makin duk turun. Kali pertama dulu 6,000 lebih, masya-Allah. Saya pun seronok lah. Sebab saya tak turun KL. Saya kot ni lah 2-3 masjid je yang saya lancarkan, yang tu je lah. Kali kedua berapa tak 4,000 lebih kot. Hari tu kali 3 turun lagi 2,000 lebih. Kan? Mereka tengok berdasarkan kualiti ceramah apa tau. Saya perasan kali ni 1,000 lebih saya tak main dah. Kan? 1,000 lebih teruk lah, jenuh kami nak cari kan. Tolonglah sekolah Yang kedua, apa nama ni, mungkin pihak masjid nak buka satu tabung lagi untuk musibah anak kepada ahli qaryah yang terkena sup panas, kecederaan tahap 4. Wallahualam macam mana nak buat kutipan tu. Adakah ni, ada mesej kat saya ni? Kata tak ada. Esok. Oh, yang tu esok. Okay, mulai esok insya-Allah. Malam ni sekolah kami ya. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.